Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran dari bentuk dan teknologi untuk tahun 5, minggu yang ketiga. Okey, so hari ini kita akan teruskan kepada dengan objektif kita pada hari ini. Dengan di akhir pembelajaran, murid akan dapat menerangkan fungsi alatan jahitan dengan baik. Okey, untuk minggu lalu kita buat sedikit ulang kajian dan pengetahuan seperti ada sebelum mula kelas. Okey, jenis-jenis jahitan tangan minggu lalu kita dah belajar. Yang pertama, jahitan kiah, pemula penamat jahitan, iaitu jahitan kekal. Kedua, jahitan jelujur halus, jahitan kekal membuat kedutan dan sulaman pada fabrik. Yang ketiga, jahitan jelujur kasar, jahitan sementara sebagai jahitan penetap. Yang keempat, jahitan insang pari sebagai jahitan tetap mengemas bahagian tepi fabrik. Yang kelima, jahitan sembat, juga jahitan tetap, jahitan di bahagian kelepet. Dan yang keenam, jahitan silang pangkah. Ini jahitan tetap untuk mengemas bahagian kelepet, lipatan dan tepi fabrik. Untuk semua jahitan, perlu ingat jahitan jelujur kasar saja untuk jahitan sementara. Okey, dia sebagai penetap antara dua fabrik lah. Okey, so yang lain tu semua kita guna untuk jahitan tetap. Mana yang mudah, macam cikgu cakap itu jahitan sembat, cikgu selalu guna yang mudah. Okey, untuk jahitan ni nanti kita dah naik bersemuka, nanti kita akan belajar cara menjahit jahitan-jahitan ni. Okey, seterusnya, okey, kita pergi kepada hari ni punya pembelajaran, iaitu alatan jahitan. Okey. Okey, yang pertama, alat jahitan adalah pembaris dan pita ukur. Yang kedua, roda surih kapur jahit, mesin jahit tangan, mesin jahit mini, jarum peniti, jarum jahit tangan, gunting fabrik, gunting kertas, dan last sekali kertas karbon dan perentas jahitan. Kalau ikutkan banyak lagi alatan jahitan, tapi yang kita nak belajar yang basic lah, kira macam kita mula-mula baru nak belajar menjahit. Ini alatan-alatan utama, atau orang kata alatan-alatan yang biasa digunakan. Okey, alatan yang pertama, alat pengukur. Ni kena ada alat pengukur. Tanpa alat pengukur, baju kita tak akan jadi takkan jadi dapat baju kita lah. Mana tak saiz nanti baju kita. Kalau contoh awak nak jahit baju saya dah besar, awak nak jahit, takkan nak jahit pakai baju saiz awak, tak mungkin kan. So penting ada alat pengukur. Satu, pembaris, iaitu mengukur dan tanda pola. Okey, pembaris lah, mana nak tegak ke, nak bengkok ke apa, gitu. Dia ada banyak pembaris untuk tukang jahit. Okey. Yang kedua, pita pengukur untuk mengukur fabrik dan ukuran badan. Ni pita pengukur lah. Siapa yang selalu tempat baju raya, dia akan biasa nampak dengan pita pengukur ni. Okey. Terus tujuannya untuk mengukur pada fabrik dan menanda pada fabrik. Itu tujuannya. Ingat, menanda untuk pembaris, mengukur untuk pita pengukur. Okey. Yang kedua, alat penanda. Alat penanda kita ada roda penyurai dan kapur tukang jahit. Kalau roda penyurai, dia untuk memindahkan tanda pola pada fabrik dan elakkan fabrik kotor. Okey, mari kita tak lukis pun, kita tak ada kesan-kesan pada fabrik, cuma ada lubang-lubang dia. Ni dia alat dia. Nampak tak ada tayar tajam? Ada tayar tajam di situ. Ni ada seperti untuk menanda pola pada fabrik. Okey, ni contoh yang digunakan lah. Cikgu bagi sedikit video saja, tak muat nanti tak panjang-panjang. So dia buat tanda, nanti kita akan nampak tanda di bahagian kain belakang tu. Ni. Okey, yang kedua, kapur tukang jahit. Kapur yang membuat tanda pada fabrik. Ni biasa untuk kalau macam lepas kita mengukur, kita nak kalau kita gunakan pembaris, kita nak buat tanda. Tapi bila pakai kapur, dia akan kotor sedikit lah. Mana lepas daripada siap baju, kena basuh pula. Ni contoh kapur yang ada. Ni contoh penanda dia. Video sikit ada tanda guna kapur. Macam tu, nampak jelas kalau kat kain tu ada jenis-jenis kapur dia warna apa.
Kalau kain warna putih, kita boleh pakai warna merah, warna biru. Kalau kain ni gelap-gelap, kita pakai kapur warna putih, kuning. Okey. Yang seterusnya, alat ketiga, jahitan alat memotong. Okey, alat memotong kita biasa dengar lah, gunting lah kan. Okey, gunting fabrik, menggunting fabrik dan perlu sentiasa tajam. Ni selalunya gunting fabrik macam ni lah, dia lebih berat dan lebih tajam. Kalau untuk pengetahuan awak, gunting kertas, menggunting pada bahagian menggunting pada kertas bagi membentuk pola jahitan. Ni gunting kertas biasa, gunting biasa pun boleh. Yang penting boleh gunting kertas. Kalau boleh, gunting fabrik dengan gunting kertas diasingkan, sebab mata gunting fabrik perlu sentiasa tajam. Supaya kain tu kita dapat gunting dengan sisi yang tajam lah, yang lebih cantik. Kalau kita pakai kertas, nanti dia akan berbulu-bulu, tak cantik. Lepas tu gunting fabrik ni dia lebih berat daripada gunting kertas. Untuk ikut pengalaman cikgu lah, dia lebih berat, lebih tajam. So hati-hati menggunakan gunting fabrik. Okay, alatan jahitan yang keempat, kumpulan keempat ialah jarum. Jarum peniti menyemat pola pada fabrik, menetapkan 2 atau lebih fabrik. Rasanya kalau perempuan dia memang tahu jarum peniti ni, sebabnya biasa digunakan untuk kalau orang perempuan pakai tudung, akan ada jarum peniti dekat pada tudung mereka lah, untuk lebih kemas. Itu tujuan dia, untuk menyemat pola dan menetapkan 2 atau lebih fabrik. Mana nak lebih kemas lah kain kita nanti sebelum menjahit. Okey, jarum jahit tangan pula ialah untuk menjahit fabrik. Ni biasa dijual. So kalau siapa nak mula-mula pakai tangan tu, belilah jarum ni. Jangan beli jarum mesin jahit pula. Tu lain, jarum mesin jahit lain. Dia punya lubang dekat depan. Kalau jarum jahit tangan, dia punya lubang ni di belakang. So yang tajam ni bahagian depan. Kalau mesin jahit dekat depan. Okey, tu ada beza. So jarum peniti menetap, jarum jahit tangan untuk menjahit. Okey. Yang kelima, mesin jahit. Ni mesin jahit tangan. Mesin jahit tangan ni rasanya dia adalah satu mesin yang baru, ataupun orang kata di akhir zaman ini, dekat-dekat zaman ni baru kita dengar mesin jahit tangan ni. Okey, menjahit fabrik secara manual. Ni contoh dia. Okey, cikgu bagi sikit video bagaimana penggunaan mesin tu. Nampak? Kita pakai tangan, dia tak ada guna tenaga elektrik atau bateri, tak ada. So kita jahit, tekan je, tekan, nanti dia akan jahit. Nampak jahitan dekat situ. So lebih kemas lah kalau kita gunakan jahitan tangan biasa. Mesin ni orang kata lebih kemas lah kalau pakai mesin jahit tangan. Manakala mesin jahit mini pula macam mesin jahit, cuma dalam saiz yang kecil. Gitu. Kalau biasa nampak mesin jahit dekat kedai tu besar-besar, berat. Ni adalah yang kecil. Dia menjahit fabrik menggunakan tenaga elektrik. Okay, macam ni lah contoh dia. Okay, kecil je, tak besar. Okay, ni contoh video yang cikgu tetapkan. Kalau mesin jahit mini ni, masa kita lebih cepat dan jahitan pun lebih kemas. Okey, nampak beza ya? Dua, satu menggunakan tangan, satu lagi awak tak payah pun nak nekan-nekan, just tekan on, nanti dia akan terus jalan mesin tu, jahit. Dan dua-dua adalah kemas, cuma satu menjimatkan tenaga, satu lagi menjaga tenaga dan masa. Yang satu lagi lebih kemas lah kalau daripada jahitan tangan. Okey. Yang keenam, perintah jahitan dan kertas. Kertas karbon digunakan untuk memindahkan tanda pola garisan dan motif ke fabrik menggunakan roda surih. Ni contoh kertas karbon. Dia bukan kertas, dia macam dia tebal-tebal sikit. Dia macam ada rasa macam kain sikit dia kertas. Okey. Dia memang khas untuk jahitan lah. Okey, yang ke perintah jahitan pula adalah merentah dan menanggalkan mata jahitan ataupun memotong lubang butang. Ini contoh apa jahitan yang sementara kita guna tadi, jahitan judul kasar pada kain. Lepas kita dah jahit untuk jahitan kekal, kita cabutlah benang yang kita tak nak tadi. Macam benang judul kasar tu yang kita tak nak, kita cabut, kita tanggalkan. Okey. Okey, sekian saja. Alhamdulillah.
Jangan lupa buat latihan yang disediakan, ulang video untuk lebih jelas dan faham apa yang dipelajari. Semoga semua yang mengikuti kelas mendapat hidayah Allah dan kefahaman ilmunya. So, jumpa lagi pada minggu hadapan. Kepada yang kurang jelas, nanti naik sekolah nanti kita akan tunjuk bahan-bahan tu depan mata supaya kita nampak. Yang ni cikgu tunjuk video. Dan lepas ni kita akan belajar jahitan di dalam kelas. So, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.